jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مرشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur pada Allah kerana masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita diteruskan kehidupan. Bahkan dia beri hidayah kepada kita untuk datang ke rumah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang memberi hidayah, dan Allah juga Rabb yang boleh menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Dialah Allah Rabb yang mana boleh memuliakan siapa saja yang dikehendaki dan berkuasa untuk menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dialah Allah Rabb yang telah meletakkan kita pada malam ini dalam majlis ilmu untuk kita menyambung punya kitab kita Hayatul Sahabah, membicarakan tentang kehidupan para sahabat yang Nabi nyatakan ashabikan nujum, sahabat yang bintang di langit. Kalau kita ikut sahabat, maka kita akan dapat petunjuk, dapat pedoman. Sebagaimana pedagang-pedagang dia melihat kepada bintang sebagai pedoman, maka Nabi umpamakan sahabat umpama bintang menjadi pedoman untuk umat ini supaya sampai ke destinasi yang sebenar, iaitu menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita masuk tentang kisah seorang sahabat yang mungkin jarang diceritakan tentang kisahnya, tapi mungkin kita biasa dengar namanya, iaitu Sayyidina Zaidul Khair radhiyallahu ta'ala anhu. Zaidul Khair ni nama yang diberikan oleh Nabi SAW. Nama asalnya Zaidul Khair. Khair ni apa? Kuda. Kerana dia pemilik kuda, maka Nabi telah tukar daripada Khair kepada Khair, iaitu baik, insya-Allah. Jadi Nabi antara sunnah baginda ini iaitu menukar nama kepada nama yang lebih baik, masya-Allah. Kepada nama yang lebih baik. Pernah Nabi sampai di Madinah, ada telaga tu masih ada di Madinah. Namanya Ihnil Asirah, nama telaga tu. Telaga Ihnil yang susah keluar air. Nama dia susah keluar air. Asirah. Nabi kata tidak, nama dia Ihnil Yasirah. Telaga ini telaga Ihnil yang senang keluar air. Tu keluar air. Sebelum tu susah keluar air. Nabi tukar nama, insya-Allah. Jadi telaga kat mana ni ada banyak tuan, berpuluh-puluh telaga. Cuma mungkin kerana kelemahan kita kurang pergi Madinah, kita upload gambar sikit je, oh ni saya tahu Ustaz, telaga Izik. Orang Malaysia telaga Izik dia tahu. Walhal kat mana ni ada berpuluh-puluh telaga tuan, insya-Allah. Punya banyak telaga di Madinah ni kerana di bawah bumi Madinah ni penuh dengan air. Sebab itu di Madinah air percuma. Waktu saya belajar di Madinah dulu, bayar duit elektrik je. Air free. Air tak payah bayar. Bayangkan kita tengok bumi Madinah tu panas, terik, macam tak masuk akal pula ada air. Tapi hebatnya kuasa Allah, bawah bumi Madinah tu banyak air. Bukan itu sahaja, ada profesor daripada Malaysia dihantar untuk buat kajian air bawah bumi Madinah. Orang Terengganu, insya-Allah. Masa saya belajar dulu namanya Profesor Dr. Nurhan, meninggal dah.
Dia daripada UTM Skudai, kerajaan Saudi minta kerajaan Malaysia hantar satu pakar air khas untuk buat kajian air bawah bumi Madinah. Dia datang untuk buat kajian air tu je. Dia beritahu kami bawah Madinah ni banyak air, paling banyak sekali bawah Masjid Nabawi. Bawah Masjid Nabawi tu paling banyak air, dia kata. Kajian dia buat. Dan dia kata bukan sekadar ada air, ada hidupan. Dalam air bawah Masjid Nabawi tu ada macam ikan, dia kata. Sebab itu Profesor Dr. Nurhan ni memang disayangi oleh Gubernur Madinah lah. Sebab dia buat kajian yang orang lain tak boleh buat. Dia wakil negara kita, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, di kota Madinah ni ialah kota yang melihat kehidupan para sahabat. Jadi Nabi kalau tengok benda tu nama dia pelik ataupun nama dia tak sesuai, Nabi akan tukar. Sebab itu atuk nenek kita dulu macam tu juga. Tengok budak ni nangis, mungkin nama dia berat, orang tua-tua kata, tukar nama yang ringan sikit. Nama panjang-panjang tukarlah Hasan. Nama panjang-panjang susah nak sebut, Husin. Jadi tukar nama yang ringan-ringan, yang mudah sebut. Nama Abdullah, nama yang ringan-ringan, Masya Allah. Jadi itu merupakan sunnah. Baik, manusia itu berbeza nasab dan keturunannya, kata penulis. Sebaik-baik manusia pada masa jahiliah adalah sebaik-baik mereka sesudah Islam. Maksudnya manusia ni dimuliakan, antara cara Allah muliakan manusia ni dengan keturunan dia. Daripada keturunan orang baik-baik. Selalu kita dengar orang cakap dia tu keturunan orang baik-baik, atuk dia orang baik, moyang dia orang baik, ni keluarga orang baik-baik ni, Masya Allah. Daripada keturunan dia. Dan ilmu keturunan ni tuan-tuan, dia ada ilmu ni, dipanggil ilmu nasab. Ilmu nasab ni tak semua orang mahir. Kalau zaman kita ni tuan-tuan, antara pakar ilmu nasab ni Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Kalau dia datang kat Malaysia ni, tuan-tuan nak tahu nasab, tuan-tuan khidmat lah. Bulan 10 dia datang ni, surau ni, InsyaAllah. Tuan-tuan boleh tanya. Biasa tuan-tuan kena tahu 6 nama lah. Bin sampai 6. Kalau sebut sampai ayah, susah juga nak trace. Dia sampai 6. 6 tu dia tahu, dia boleh trace. Ni ulama-ulama yang pakar nasab. Zaman sahabat paling pakar nasab di kalangan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sebut 3 je. Bin sekian. Abu Bakar boleh sebut sampai moyang dia dulu. Ni Abu Bakar dia panggil ilmu nasab. Ilmu sirah lain, ilmu nasab lain pula, Masya Allah. Dan ilmu ni tuan-tuan, dalam dunia ada 2 negara yang pegang ilmu nasab ni, yang pakar ilmu nasab ni. Satu England pakai ilmu nasab, pelik tu. Yang kedua Hadramaut. Di Hadramaut dia ada satu tempat khas yang untuk kita cek nasab kita. England juga macam tu. Kenapa? Kerana orang-orang batin, dia kena orang Yahudi dan Nasrani ni, memang dia nak tahu dia ni nasab apa. Maka dia memang jaga nasab-nasab keturunan mereka. Sebab itu tuan-tuan, kerja mereka selain daripada buat kajian nasab, dia nak hapuskan nasab. Bila dia tahu dia ni dulu keturunan Saudara Al-Ayyubi, maka dia akan target untuk dimurtadkan keturunan ni. Tu target dia. Dulu masa saya keluar kat England tu, masa tu Presiden United Kingdom ni masih Boris. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Presiden Boris. Boris tu atuk dia pejuang Turki Osmania. Ayah dia murtad, dia pun tak Islam. Tuan-tuan boleh buka lah Google, boleh cek keturunan Boris. Atuk dia Turki Osmania. Runtuh Turki Osmania semua diburu oleh Barat, nak dibunuh. Mereka hijrah pergi ke Eropah. Rupanya geng-geng nasab dia dah target dah. Dia ni dulu atuk dia pejuang, front liner, barisan depan. Kita murtadkan dia, keturunan dia, jadi ketua kita untuk lawan orang Islam. Dia buat macam tu. Seperti yang berlaku dekat Spain, Portugal. Asalnya Islam. Dia murtadkan, akhirnya apa berlaku? Orang Spain jadi macai kepada orang Kristian untuk murtadkan orang Filipin pula. Padahal dia Islam. Itu kaedah mereka menggunakan ilmu nasab tadi, tuan-tuan. Baik. Ambillah 2 gambaran berkaitan dengan seorang sahabat yang mulia. Gambaran pertama dicorakkan dengan tangan jahiliah, sementara gambaran kedua pun dihasil sentuhan bimbingan jari jemari Islam. Maksudnya kehidupan sahabat ni dulu jahiliah, jauh daripada Allah, tapi setelah dapat Islam mereka menjadi semulia-mulia manusia selepas para nabi. Zaidul Khail nama asalnya, iaitu Zaid kuda ataupun pemilik kuda. Di zaman jahiliah, gelaran itu adalah gelaran yang familiar. Orang semua tahu nama dia ialah Zaid kuda. Masya Allah. Tetapi setelah Islam, baginda telah menukar namanya kepada Zaidul Khair. Zaidul Khair, Zaid yang baik. Gambaran pertama mengenai dia diceritakan melalui kitab-kitab sastra. Imam Syaibani menceritakan daripada seorang ulama daripada Bani Amir
pada suatu malam, yakni tahun itu kami ditimpa kemarau. Segala tanaman dan ternakan musnah. Seorang lelaki daripada kalangan kami keluar meninggalkan kampung halaman bersama keluarganya menuju ke Al-Hirah. Dia meninggalkan keluarganya di situ dan berkata, tunggu aku di sini sehingga aku pulang. Dia bersumpah tidak akan pulang melainkan sesudah mendapatkan harta buat mereka ataupun dia meninggal dunia. Dia menyediakan bekal dan berjalan sepanjang hari sehingga malam. Bila malam menjelma, dia menemui sebuah kemah. Berhamparan kemah tersebut terikat seekor anak kuda. Hatinya berbisik, ini harta rampasan yang pertama. Dia mendapatkan anak kuda itu dan membuka ikatannya. Bila hendak ditenggangnya kuda itu, suatu suara menyergap, tinggalkannya dan selamatkan nyawamu. Lantas dia meninggalkan anak kuda itu dan melarikan diri. Dia terus berjalan selama 7 hari sehingga sampai di suatu tempat yang terdapatnya kandang unta. Di sebelahnya terdapat kemah yang besar dengan kubah yang diperbuat daripada kulit sebagai simbol kekayaan. Dia berkata kepada dirinya, sudah pasti dalam kandang ini ada unta dan dalam kemah itu ada orang. Dia menjengah melihat-lihat ke dalam kemah tersebut. Ketika itu matahari hampir terbenam di ufuk barat. Dia mendapati seorang tua yang telah lanjut usianya baru dalam kemah tersebut. Dengan senyap-senyap, dia duduk di belakang lelaki tua itu tanpa disedarinya. Apabila matahari terbenam, muncul seorang penunggang kuda yang sasa dan besar tubuhnya. Tidak pernah dilihat oleh seorang lelaki bertubuh besar seperti itu. Lelaki itu menunggang seekor kuda yang tinggi. Di kiri kanannya terdapat 2 orang hamba yang berjalan mengiringinya. Bersama-samanya juga terdapat lebih kurang 100 ekor unta. Unta itu dikepalai oleh seekor unta jantan yang besar. Apabila unta jantan itu berhenti dan duduk, maka unta-unta yang lain turut sama berhenti dan duduk. Kedengaran penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hambanya, perahkan susu unta ini dan berikan kepada lelaki tua dalam kemah. Hamba itu terus memerah susu unta tersebut sehingga memenuhi bekas. Kemudian dia meletakkan bekas susu itu di hadapan lelaki tua itu, lalu beredar di situ. Orang tua itu hanya minum beberapa teguk dan kemudian meninggalkannya. Lelaki Bani Amir yang bersembunyi di kemah itu menceritakan, aku merangkak senyap-senyap ke arah orang tua itu dan mengambil bekas susu tersebut dan meminumnya sehingga habis. Hamba saya tadi kembali untuk mengambil bekas itu, terkejut melihat bekas itu kosong. Hamba itu segera memberitahu tuannya, tuanku, dia telah menghabiskan susunya. Penunggang kuda itu sangat gembira. Dia memberi arahan sambil menuding ke arah seekor unta betina. Perah susu unta ini pula dan letakkan di hadapan orang tua itu. Hamba itu melakukan apa yang disuruh. Kali ini orang tua itu hanya meneguk seteguk susu lalu meninggalkannya. Maka sekali lagi aku mengambil dan minumnya. Namun kali ini aku hanya minum separuh saja. Aku tidak mahu menghabiskannya kerana bimbang kalau menimbulkan keraguan kerana kepada penunggang kuda itu. Kerana penunggang itu memerintahkan hambanya yang lain supaya menyembelih seekor kambing. Setelah hamba itu siap sembelih, penunggang itu bangun dan memanggang kambing untuk orang tua tersebut. Dia sendiri menyuapkan kepada lelaki tua itu. Apabila lelaki itu kenyang, barulah dia dan 2 orang hambanya makan. Tidak lama selepas itu, mereka semua ke tempat tidur masing-masing dan tidur. Mereka tidur dengan begitu nyenyak sehingga kedengaran bunyi dengkuran mereka. Ketika itulah aku segera pergi mendapatkan unta jantan yang besar yang menjadi ketua kepada unta-unta tadi, melepaskannya dan menunggangnya. Unta jantan itu bergerak laju diikuti unta-unta yang lain. Sepanjang malam aku berjalan tanpa henti. Apabila siang menyingsing, aku menoleh ke setiap arah. Aku dapati tiada seorang pun yang mengikutiku. Aku meneruskan perjalananku sehingga tengah hari. Tiba-tiba aku terlihat terlibat sesuatu. Ia sebuah burung helang atau burung yang besar sedang terbang laju menuju ke arahku. Kemudian jelas ia adalah penunggang kuda yang memacu kudanya ke arahku. Akhirnya aku kenali dia, penunggang kuda itu yang menjaga untanya yang dicuri. Dengan segera aku turun mengikat unta jantan itu dan mengeluarkan anak panah lalu meletakkannya pada busur panah. Aku hadakan panah itu ke arahnya. Di belakang kumpulan unta-unta yang aku curi semalam. Penunggang kuda itu berhenti di tempat yang jauh sambil berkata kepadaku, lepaskan ikatan unta itu. Aku menjawab, tidak sama sekali. Aku meninggalkan sekumpulan wanita yang sedang kelaparan di Hirah. Aku juga bersumpah tidak akan kembali menemui mereka melainkan aku sudah mempunyai harta ataupun aku terlebih dahulu meninggal dunia. Penunggang itu berkata dan mengugut, sungguhnya kamu pasti akan mati. Lepaskan ikatan unta itu. Aku membantah, tidak. Aku tidak akan sekali-kali melepaskannya. Celaka kamu. Kamu terlalu angkuh. Kemudian penunggang kuda itu berkata, tunjukkan tali kekangan unta itu. Pada tali itu terdapat 3 simpulan. Lalu dia bertanya, simpulan yang manakah kamu ingin aku panah? Aku menunjukkan simpulan yang tengah. Dia lantas memanah dan tepat mengenai yang aku tunjukkan tadi. Aku kehebatannya, aku beri menyerah diri. Lelaki itu mendekati lalu mengambil pedang dan panahku. Dia mengajak aku untuk menunggang bersamanya. Aku tidak membantah lalu duduk di belakangnya. Dia bertanya, apa yang sepatutnya akan kulakukan kepadamu? Aku menjawab, sepertinya buruk. Kenapa? Dia bertanya, kerana perbuatanku terhadapmu. Aku telah menyusahkan kamu dan sekarang kamu menangkapku.
Laki itu berkata, adakah kamu menyangka aku akan berbuat buruk terhadap orang yang telah berkongsi makanan dan minuman dengan Muhailil serta menemaninya pada malam tadi? Bila mendengar itu, dia menyebut Muhailil. Baru aku bertanya, adakah dia Zaidul Khail, anak Muhailil? Dia mengiyakan, dialah Zaidul Khail. Aku merayu, jadilah penguasa tahanan yang baik. Tidak mengapa, jangan bimbang, katanya. Lalu terus membawaku ke tempatnya. Demi Allah, sekiranya untuk ini milikku, sudah pasti kuserahkan kepadamu. Tapi ia adalah milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah beberapa hari, aku akan melakukan serangan dan akan mendapat harta rampasan. 3 hari selepas itu, dia telah menyerang Bani Numair dan merampas 100 ekor unta. Semua rampasan itu diberikan kepadaku. Dia memutuskan orangnya untuk meninggiku sampai ke Khirah. Baik, tuan-tuan rahmati lagi dikasih Allah, ini menceritakan tentang kisah Zaidul Khail ketika di zaman jahiliyah. Yang mana Zaidul Khail ni tuan-tuan, kepakaran dia adalah memanah dan berkuda. Dan kemudiannya dia telah berkhidmat kepada ayahnya. Ini ulama sebut dia berkhidmat kepada ayahnya. Dan ayahnya tidak suka perbuatan yang dia buat, iaitu menyerang kampung orang dan ambil rampasan harta dari sudut ternakan dan lain-lain. Jadi sebab itu ayahnya mengelak daripada makan daripada hasil yang diambil, walaupun ketika ini zaman jahiliyah, belum Islam. Dan kata ulama, Zaidul Khail ni dia memiliki unta yang banyak daripada hasil rampasan dia ketika dia menyerang kampung-kampung. Maka lelaki daripada Bani Amir ni, dia menceritakan tentang zaman jahiliyah Zaidul Khail ni. Nak beritahu hebatnya Zaidul Khail ni, yang mana dia telah mengambil unta tu pada waktu malam dengan jumlah yang banyak dan pergerakan yang sangat jauh, tetapi dia boleh mengejar orang yang membawa unta dia walaupun telah berlalu 1 malam. Kita bayangkan 1 malam kita dah tinggalkan tempat itu, maka sudah pasti jaraknya begitu jauh. Tetapi nak cerita pakarnya, sebab itu dia dipanggil Zaidul Khail, sebab dia ni memang pakar dengan kuda. Kuda ni tuan-tuan makhluk Allah Ta'ala yang begitu unik, luar biasa. Tuan-tuan yang biasa main kuda, tuan-tuan tahu. Sebab itu banyak hadis sebut tentang kuda. Bahkan Allah sebut juga dalam Quran tentang kuda, wal 'adiyati dhabha, tentang kuda yang membelah debu-debu. Kuda ni dia boleh baca perasaan orang. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan try lah naik kuda. Ambil berkat sunnah. Kalau takut naik kuda yang biasa tu, naik kuda poni pun tak apa. Dapat merasa pusing, bayar RM10 kat Putrajaya ada. Bayar RM10 pusing kan. Nak murah sikit, statik Titi Wangsa RM1 dia bayar. Dapat merasa. Kuda ni tuan-tuan naik, tuan-tuan rasa takut, dia akan jatuhkan tuan-tuan. Dia boleh baca perasaan kita. Sebab itu ulama pesan sebelum naik kuda kena dakwah. Dakwah diri kita. Kuda ni tak berkuasa, kuda ni tak hebat, Allah hebat, dakwah. Jadi kita naik tak takut. Jadi kuda ni kata ulama, bila dia dah kenal kita, maka kita tak perlu membelokkan dia pun. Sebab tu sahabat, kalau tuan-tuan baca dalam sirah, kuda-kuda sahabat nak belok kanan, sahabat cuma nintai dalam hati je nak belok kanan. Kuda tu boleh baca perasaan Tuhan dia. Ini yang Allah bagi. GPS pun guna pun sesat kadang-kadang tuan-tuan. Waze pun kadang waste my time. Tapi kuda ni subhanallah, Allah bagi dia binatang ni yang begitu luar biasa. Sebab itu Allah bagi kepada Nabi SAW tunggangan yang begitu luar biasa. Kuda ni tuan-tuan, insya-Allah. Jadi para sahabat ni sangat mahir dengan kuda. Kehidupan mereka sangat mahir dengan kuda. Di kalangan wanita pula yang paling pakar berkuda, makcik Nabi. Saudara Safiyah binti Abdul Muttalib. Kalau kita belajar bab kuda, tuan-tuan kalau tak tahu nak belajar apa dah, ambillah kursus kuda. Saya tak tahu nak belajar apa. Kulineri pun saya dah belajar. Habis pun saya dah belajar kursus. Lepas pencen tak tahu nak buat apa. Pergi ambil kursus kuda. Kursus kuda kat KL ni sekitar 500 ataupun 600. Sama harga dengan kursus mutawif. Kursus mutawif pun 500-600. Kursus kuda pun 600. Tuan-tuan dapat ilmu baru tentang kuda. Macam mana cara nak bercakap dengan kuda, apa doa perlu dibaca, cara nak usap kuda. Semualah dia ajar tentang kuda ni, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar tentang ilmu kuda ni, ulama kata pahala dia besar. Sebab apa? Sunnah, masya-Allah. Bahkan di akhir zaman nanti, kuda akan jadi tunggangan utama. Ketika minyak dah tak ada, waktu tu kenderaan dah tak boleh pakai. Sebab itu tuan-tuan perasan, dulu orang tak ambil tahu sangat pasal kuda ni. Memanah ni jauh lah sekali. Sekarang ni kita tengok hampir setiap madrasah belajar kuda, belajar memanah. Ini kata ulama petanda akhir zaman dah dekat. Allah Ta'ala kembalikan ilmu tu kepada orang sehingga setiap orang rasa penting untuk belajar. Sebab apa? Dah dekat dah akhir zaman ni, masya-Allah.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Sayyidina Safiyah ni dia pakar berkuda dan memanah. Kalau kita belajar ilmu kuda, kita akan tahu kuda ni satu benda yang lain, menunggang kuda ni satu ilmu yang lain, memanah satu ilmu yang lain. Sebab itu bila satu orang dia berkuda dia boleh memanah tepat pula, maka ini adalah orang yang begitu luar biasa. Sayyidina Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi, Mak Zubair Al-Awwam, dia merupakan wanita yang paling pakar berkuda, sambil berkuda memanah. Masya Allah. Kuda tak macam motor tuan-tuan. Motor kita kawal. Kuda ni dia ada perasaan dia, kita ada perasaan kita. Sebab itu naik kuda ni tak boleh rasa sombong, tak boleh rasa takut. Dia ada kaedah dia. Masya Allah. Kalau nasib tuan-tuan tak apa nak baik, kalau kuda jantan ni lalu sebelah kuda betina, tak baik nasib tuan-tuan. Sebab kuda ni ada sifat sombong. Dia akan tunjuk kat kuda betina yang dia hebat. Kena pula kita first time naik kuda. Itulah kali terakhir tuan naik kuda. Sebab dia akan, bila depan kuda betina, dia akan tunjuk dia hebat. Ni sifat kuda, dia akan tunjuk dia hebat. Jadi Marlboro lah tuan-tuan. Dia akan angkat tuan-tuan macam yang iklan Marlboro tu. Itulah kali terakhir tuan naik kuda. Sebab itu kalau ketika kita first time beginner, jangan ada kuda betina kat dalam track tu. Kalau ada memang nasib tak baik lah. Ni pesanan penaja lah. Jadi tuan-tuan nak beritahu bahawa Zaidul Khail ni memang pakar kuda. Sehingga kan daripada zaman jahiliah lagi orang dah tahu dah dia ni memang pakar kuda. Dia boleh kejar orang yang ambil unta dia, bawa lari. Tapi kata ulama, hati dia baik. Sepatutnya dia bunuh orang tu. Tapi bila orang tu kata, aku ni bukan nak curi, aku ni ada keluarga yang keluarga aku kelaparan, mereka semua tengah tunggu aku dah janji pada mereka aku akan balik bawa makanan. Maka Zaidul Khail kata apa? Kau ikut aku. Dia ingat nak kena bunuh. Rupanya dia kata, kita pergi rompak satu tempat pula. Tapi nak beritahu, dia memang kerja dia macam tu. Pergi satu tempat, aku bagi semua pada kau. Nak beritahu bahawa keberanian dia dan kemahiran dia ketika zaman jahiliah, sehingga orang jahiliah tahu bila sebut namanya Zaidul Khail, Zaid kuda ni, orang tahu kepakarannya begitu luar biasa. Baik, itulah kisah dia sebelum Islam. Dan setelah Islam pula diceritakan ketika mana Zaidul Khail ni dia punya kemahiran dia ataupun sifat dia ni sampai kepada pengetahuan Nabi. Orang cerita zaman Nabi ni tuan-tuan, kita biasa dengar Abu Bakar, Umar, sebab tu kita belajar kisah sahabat. Sebab zaman Nabi ni ada macam-macam jenis sahabat. Macam kehidupan kita juga. Tuan-tuan jangan ingat sahabat ni duduk masjid je. Tak. Sahabat ni macam kita juga. Ada yang suka buat kelakar, ada pendiam, ada yang suka makan, ada yang suka puasa. Sahabat ni macam tu, macam kita. Maka sebab tu Nabi suruh jadikan dia ni sebagai contoh para sahabat ni. Sebab kehidupan dia macam kita, tetapi amal dan ketaatan dia pada Allah tak macam kita. Kehidupan macam kita. Ada miskin, ada kaya, ada okey, ada OKU, ada sahabat tempang, ada sahabat mata buta. Tetapi ketaatan dia pada Allah yang Nabi nak suruh kita ikut. Sehingga Allah juga perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kama amanan nas, seperti manusia beriman, iaitu seperti para sahabat beriman. Jadi tuan-tuan, setelah Islam diceritakan tentang kisah dia. Maksudnya pada permulaan Islam, orang cerita tentang kisah dia kepada Nabi SAW. Maka Zaidul Khail juga telah mendengar berita tentang Nabi. Orang cerita dekat Nabi tentang Zaidul Khail, dan dia juga dengar cerita tentang Nabi, bawa agama baru dan berada di Yasrib. Maka dia telah mempersiapkan diri dia untuk pergi jumpa Nabi di Yasrib. Orang yang bijak, orang yang hebat, bila dia tahu ada kebenaran, maka dia nak pergi, dia tak nak dengar daripada cerita orang, dia nak tahu terus. Ini tanda orang yang bijak, kata ulama. Dia tak nak dengar daripada cerita orang, dia tak mudah percaya cerita orang, dia nak dengar terus daripada orang tu. Sebab itulah hadis sahih sebut, cukuplah orang tu dikira menipu, dia menyampaikan benda yang dia tak cek, dia tak semak benda tu, dia tak tabayun. Maka sebab itu penting tuan-tuan, untuk bila kita dengar berita-berita buruk ni, kita cek dulu, semak dulu. Baik, bersama rombongan yang besar daripada satu kaum, iaitu Tayyib, At-Tayyib, dia berangkat ke Yasrib. Turut serta dalam rombongan itu Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan ramai lagi. Bila sampai di Madinah, mereka terus ke Masjid Nabawi dan menghentikan tunggangannya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dan di waktu itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan
nasihat kepada orang Islam, kepada para sahabat. Dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata baginda amat mempersonakan mereka. Mereka kagum dan melihat bagaimana tawajuhnya orang Islam, memberi perhatian kepada ucapan baginda Nabi SAW. Maksudnya dia tengok amal dalam masjid Nabi. Amal dalam masjid Nabawi ni, orang bila Nabi ceramah, Nabi bagi ucapan, Nabi bagi tazkirah, sahabat beri tumpuan. Tak tengok kiri kanan. Kadang kita bunyi pintu baru kita kali belakang. Padahal tahu dah bunyi pintu, saja lagi kali belakang. Masya Allah. Waktu saya belajar di Jordan sebelum pergi Madinah, hari pertama masuk kelas, first time masuk kelas orang Arab. Biasa kita campur-campur semua Melayu. Paling tak pun kalau kat sekolah kita ada orang Cina ataupun India. Ni orang Arab, orang Melayu berapa orang je. Jadi kita first time kan, macam teruja juga. Syekh masuk cakap Arab, tanya soalan. Satu orang budak perempuan jawab kat belakang. Jordan ni kelari sekali lelaki perempuan. Kalau Madinah lelaki je, tak ada perempuan. Perempuan Arab jawab. Kita pun siapa jawab ni? Kita kali dalam belakang nak tengok. Rupanya benda tu salah. Kat Jordan salah. Satu kelas tengok saya. Allah, saya kata malang sungguh nasihat aku hari ni. Rupanya benda tu aib. Benda tu kesalahan besar. Tengok perempuan ni salah. Kita pula first time masuk kelas Arab, dengar suara Arab. Biasa dengar suara Jawa, perempuan-perempuan Banjar, perempuan-perempuan Boyan kan, kat Malaysia kan, perempuan Melayu. Tak pernah dengar suara perempuan Arab. Kita pun kalilah, siapa yang jawab ni kan. Kali sikit je kena marah. Dan benda tu kesalahan. Satu kelas tengok. Jadi tuan-tuan, maksudnya nak bagi tahu bahawa lain tempat dia punya kaedah dia lain. Masya-Allah, dia punya kaedah dia lain. Jadi kita kadang benda kecil itu pun kita nak pergi tengok. Sahabat bila Nabi bagi ceramah, bagi tumpuan, masya-Allah. Kita kadang bagi tumpuan lah. Khutbah kan, memang semua bagi tumpuan. Tak ada orang main handphone. Budak-budak muda je main handphone kalau khutbah ni. Orang yang sini-sini ni, saya sepanjang jadi khatib kadang tengok memang orang tua-tua tak main handphone. Tapi dia punya tawajuh tu sampai tidur. Itu lain tak. Dia bagi perhatian sampai tertidur. Bila bangun orang dah Allahumma fil muslimin wal muslimat. Time tu tuan-tuan bangun kebas kaki. Nak berdiri kan. Berdiri mungkin tak betul je betul sebab kaki kebas sebab tidur. Jadi sahabat tidak. Sahabat beri tumpuan betul-betul kepada Nabi apa yang Nabi sabdakan. Baik, seterusnya Rasulullah SAW melihat mereka. Nabi nampak ada orang luar datang. Baginda meneruskan ucapan baginda, sungguhnya aku lebih baik daripada Uzza yang dan segala apa yang sembahkan. Maksudnya menceritakan tentang agama Allah SWT. Dan kata-kata Nabi itu memberi kesan kepada Zaid. Namun pada orang lain seperti Zur bin Sadus dan seorang lagi temannya sebelum itu begitu tidak suka dengan perkataan Nabi SAW. Dia berkata kepada teman-temannya, aku melihat lelaki ini yang akan menguasai orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan sama sekali membenarkannya menguasai diriku selama-lamanya. Lalu Zur bin Sadus bergegas beredar dari situ. Dia pergi ke Syam. Di sana dia telah membotakkan kepalanya dan menganut agama Nasrani. Manakala Zaid dan sebagainya lain bersikap berbeza. Selesai saja ucapan Nabi SAW dan baca ilmunya, Zaid terus berdiri di hadapan kaum muslimin. Dengan suara yang lantang dia berkata, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Nabi SAW menoleh ke arahnya dan berkata, siapakah kamu? Dia pun kata, aku ialah Zaidul Khail bin Mukhalil. Jawab Zaid dengan penuh sopan. Baginda Nabi berkata, kamu bukan Zaidul Khail, tapi kamu Zaidul Khair, Zaid yang baik. Kata baginda, segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan kamu daripada kampung halaman kamu dan melembutkan hati kamu untuk datang kepada Islam. Baik, setelah itulah dia dipanggil dengan nama Zaidul Khair. Baik, tuan-tuan, kata ulama, dengan amal masjid Nabawi menjadi asbab orang datang pada agama. Orang datang nak cari kebenaran, tengok amal masjid Nabawi, datang pada agama. Maka amal inilah yang ulama-ulama kita minta untuk diwujudkan di surau dan masjid kita, supaya orang datang masjid, datang surau, mungkin datang untuk tengok-tengok ataupun datang untuk berhenti sekejap buang air ke apa, tapi asbab amal yang hidup di surau dan masjid kita seperti amal Masjid Nabawi menjadi asbab orang datang pada agama. Maka sebab itu ulama-ulama kita hari ini minta supaya kita sebagai AJK ataupun sebagai orang surau, orang masjid, kena belajar macam mana sahabat menghidupkan amal masjid. Paling kurang pun kalau tak boleh buat macam sahabat 24 jam ataupun tiap-tiap waktu bagi makan pada orang, kita mungkin tak mampu macam tu. Paling kurang kita nampak orang masuk masjid, kita ukirkan senyuman.
Hari ni orang baru tak pernah datang masjid, tak pernah tengok muka dia. First time kita nampak. Tengah kuliah ni kita tenung dia sampai terkeluar masjid. Siapa lah dia ni? Macam dia aim tabung rasanya. Lain dia ni. Dia ni memang bukan orang sini ni. Kita rasa hati tengok dia. Patut kita gembira. Assalamualaikum tuan. Masya Allah. Lama tuan tak datang. Padahal tak pernah datang pun. Lama tuan tak datang. Sihat. Apa khabar? Uish, dia rasa lain macam. Uish, aku ni tak pernah pergi masjid. Dia tak pernah pergi masjid. Bila kita layan dia macam adik-beradik, macam keluarga, dia rasa, ya Allah, bagusnya orang ni. Bagusnya masjid ni. Dia pun akan nekat untuk datang dan nak ajak orang lain. Tapi kalau dia lah first time tak pernah pergi masjid, kita jeling dia, okey lagi. Satu masjid jeling dia. Semua tengok satu macam. Dia kata bahaya orang ni. Tak datang dah aku masjid, baik semayang kat rumah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena ubah kita punya persepsi dan juga sikap kita. Sebagai orang masjid, sebagai orang surau, kita kena friendly. Kita kena jadi orang yang menyambut tetamu. Seperti amal Masjid Nabawi. Orang yang datang Masjid Nabawi, datang tak beriman, keluar beriman. Sebab apa? Melihatkan bagaimana sahabat menyantuni orang. Bagaimana Sayyidina Ali, kita baca dalam sirah. Nampak orang tak kenal, Abu Zar, kita cerita dulu. Abu Zar datang, orang tak kenal. Apa kata Ali? Tuan orang asing, kami tak pernah nampak kat sini. Tuan tamu saya, jom datang rumah. Nak beritahu bagaimana mereka layan orang yang dia tak pernah tengok. Dia tak pernah tengok, Masya Allah. Apatah lagi orang tu orang luar. Ataupun apatah lagi orang tu orang yang baru pertama kali nak hijrah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, orang yang baru nak hijrah ni, mereka memang target mereka, aku nak hijrah ni kena pergi masjid. Tapi sayangnya di masjid dia tak dapat benda tu. Bahkan dia pergi masjid dia kena marah pula. Begitu juga tuan-tuan di tempat kita, seperti saya pernah sebut sebelum ni, kita perlu wujudkan satu suasana kita mesra dengan non-Muslim. Dia suruh apa? Dia datang, kita layan dia, Masya Allah. Ataupun kita boleh buat program dengan dia. Kita tengok ada beberapa masjid kat Malaysia yang buat program hari raya dengan non-Muslim. Apa respon dia? Dia pun gembira. Dia kata, saya sudah duduk Malaysia 40 tahun, tak pernah pergi masjid. First time orang ajak pergi masjid. Sebab yang kita buat sebaliknya. Kita tak mesra dengan orang bukan Islam. Apatah lagi orang Islam sendiri yang jarang pergi masjid, kita tak mesra dengan mereka. Sehingga orang takut nak pergi masjid. Tapi yang peliknya, raya Cina, limau dia kita sapu. Air kotak habis, kita sapu juga. Ampau pun kita ambil. Tapi time kita buat jamuan raya, kita ajak kita je. Kita tak ajak pun non-Muslim. Sedangkan itulah peluang 66 tahun merdeka. Kita nak menyediakan mereka untuk jadi orang dekat kepada Allah. Jadi sebab itu, kita dengar kajian daripada pendawah-pendawah kita kat Malaysia. Orang Cina yang masuk Kristian selepas merdeka 66 tahun ni kan, lebih ramai daripada masuk Islam. Orang Cina yang masuk Kristian lebih ramai daripada masuk Islam. Sedangkan Islam di Malaysia ni agama persekutuan. Apa maksud agama persekutuan? Kalau tuan-tuan tengok dalam perlembagaan, dia bukan agama rasmi. Selalu cakap Islam ni agama rasmi. Bukan. Agama persekutuan. Agama persekutuan ni maksudnya kita je boleh buat dakwah dalam Malaysia ni. Agama lain tak boleh buat dakwah. Itu agama persekutuan. Bayangkan agama satu-satunya yang boleh buat dakwah, tapi selepas merdeka, orang Cina lebih ramai masuk Kristian lebih daripada orang Islam. Maka sebab itu kita perlu lihat perkara itu supaya kita dapat mencontohi sahabat. Bagaimana mereka jadikan amal masjid menyebabkan orang datang kepada agama Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, Nabi telah bawa dia ke rumah. Macam Nabi ikram dia. Orang baru, first time datang daripada luar. Jamu air, Masya Allah. Baginda ditemani Umar dan beberapa orang sahabat. Baginda suruh dia duduk, Masya Allah, atas bantal. Sebab tu rumah orang Arab ni dia ada kursi Arab tu kan. Sunnah dia panggil dipan. Tuan-tuan pergi rumah orang Pakistan, orang India pun, orang Arab dia kan ada, dia panggil dipan. Dia macam span macam tu lah. Dia panggil dipan. Kita macam kita sofa lah, kursi Arab tu. Dan kemudian baginda suruh duduk dan baginda merasakan ia satu tindakan yang kurang sopan dilakukan. Namun Zaid merasakan ini satu tindakan yang kurang sopan. Dia tak nak duduk atas tu. Dia mengembalikan dipan tu kepada Nabi, tapi Nabi memulangkan bantal itu kepada Zaid dan membawanya duduk. Kerana itu adalah itu kaedah Nabi nak muliakan tetamu. Jadi sebab itu tuan-tuan kalau pergi rumah orang Arab ataupun rumah orang Pakistan, dia suruh duduk atas kursi, tuan-tuan duduk bawah. Tuan, tolonglah jangan malukan saya. Dia akan cakap macam tu. Sebab apa? Itu sunnah. Kaedah dia muliakan tamu. Kerana Nabi kata, tanda orang beriman pada hari akhirat ialah orang yang memuliakan tamu. Itu tanya Nabi Allah SWT. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi tentang kisah Jalul Khair. Kisah dia panjang tuan-tuan. Daripada banyak-banyak sahabat, Jalul Khair ni kisah dia panjang dan jarang-jarang diceritakan.
Tapi sekarang kita dah tahulah ada sahabat Nabi yang namanya Zaidul Khair. Di Malaysia ramai orang nama Zaidul Khair. Zaidul Khair, bukan khair kuda. Zaidul Khair. Nama dulu dia dah Khail, iaitu kuda. Kuda ni dalam bahasa Arab ada banyak nama, Khisan, Khail. Ada banyak panggilan. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk menyambung dengan kitab kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dan Alhamdulillah.